Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi insyaAllah kita akan bincangkan lagi berkaitan dengan subjek sains dan kita buka untuk topik pembesaran tumbuhan. Jadi apa khabar semua, sihat? Jadi Alhamdulillah anak yang soleh-solehah sekalian, insyaAllah kita mulakan untuk topik kita hari ini berkaitan dengan kepentingan tumbuhan. Okey, pernah tak kamu semua terfikir apakah kepentingan tumbuhan ataupun kenapa Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan di sekeliling kita? Jadi betul, kepentingan tumbuhan yang Allah ciptakan di sekeliling kita adalah yang pertama untuk habitat untuk haiwan. Okey, kemudian yang kedua sumber udara untuk manusia dan haiwan bernafas, dan yang ketiga sumber ubat untuk haiwan dan manusia, dan yang keempat sumber makanan untuk haiwan dan manusia. Okey, jadi habitat untuk haiwan, kita tengok balik kebanyakannya ataupun kita nampak haiwan kebanyakannya hidup dekat dalam kawasan hutan kan, contoh macam gajah ataupun singa, harimau, ular, monyet semua kan. Habitat dia adalah kawasan-kawasan yang ada pokok. Sebab itulah pentingnya tumbuh-tumbuhan ni. Okey, jadi kalau macam tumbuh-tumbuhan ni tak ada ataupun kena kawasan tu lapang, tak ada tumbuh-tumbuhan, maka cuba bayangkan haiwan ni nak duduk kat mana? Kan sama juga macam manusia. Kalau manusia ni tak ada rumah, manusia akan duduk kat mana? Mesti dia akan contoh cakap haiwan ni mesti dia akan kacau tempat-tempat yang sesuatu lah, suatu tempat. Okey, kemudian yang kedua sumber udara untuk manusia dan haiwan bernafas. Okey, betul kan? Sebab bila kita bernafas, kita menghirup udara oksigen dan menghembuskan udara karbon dioksida. Jadi kalau tumbuh-tumbuhan ni dia ada satu, apa orang kata, dia macam ada sumber karbon dioksida lah. Dan kat situlah kita ni saling membantu, saling memerlukan haiwan, manusia dan tumbuh-tumbuhan. Itulah uniknya yang Allah ciptakan. Okey, kemudian yang ketiga sumber ubat untuk haiwan dan manusia. Okey, kalau kamu nak tahu, kebanyakan sumber-sumber ubatan yang digunakan untuk merawat haiwan ataupun manusia, kebanyakannya terdiri daripada banyak daripada tumbuh-tumbuhan lah. Contoh macam habatus sauda. Kan habatus sauda tu kan sejenis tumbuhan kan. Okey, jadi dia macam dalam hadis Nabi pun dikatakan bila kita makan habatus sauda tu adalah penyembuhnya ataupun adalah ubat bagi sesuatu penyakit. Okey, kemudian yang keempat sumber makanan untuk haiwan dan manusia. Okey, kalau kamu tengok dekat gambar tu. Okey, kalau kat gambar ni ada gambar monyet tengah makan pisang. Okey, bermakna kat situ pokok pisang ni memberikan satu makanan lah untuk monyet ataupun untuk manusia. Bukan kita nak samakan, tapi dia adalah salah satu sumber makanan. Okey, kemudian tumbuhan menghasilkan sayur-sayuran yang memberikan sumber tenaga untuk manusia. Okey, cuba kamu ingat imbas kembali apa yang kamu pernah belajar sebelum ni berkaitan dengan urutan pembesaran tumbuh-tumbuhan. Okey, urutan pembesaran tumbuh-tumbuhan ni bermakna setiap anak benih ni kan dia akan tumbuh kan, tumbuh daripada kecil, dia akan membesar. Okey, jadi anak benih ni akan mengalami satu urutan pembesaran. Dan urutan ini dinamai peringkat pembesaran tumbuh-tumbuhan. Okey, bermakna setiap daripada peringkat pembesaran tu ada dia punya urutan dia. Dia punya sikit-sikit lah contoh. Contoh cuba kamu tengok dekat kebun Pak Ali ni. Kebun Pak Ali dia sedang menyiram tumbuh-tumbuhan dekat kebun dia. Okey, kamu tengok dekat sini ada gambar biji benih kan. Dan ada dia punya batasan dia ni. Yang mana dia tulis biji benih bercambah.
Kemudian ada juga pokok yang telah berbuah. Pokok tomato dia dah berbuah. Okey, kemudian bahagian batasan sebelah sini pula ada gambar anak pokok dia. Okey, dan sebelah ni ada gambar pokok yang berbunga, pokok yang telah berbunga. Okey, jadi setiap daripada peringkat dia ni ada dia punya urutan dia. Okey, bukan dia apa Pak Ali ni masukkan seeds, maksudnya masukkan biji benih terus berbuah. Jadi pokok berbuah apa keluar buah tomato macam ni. Tak. Dia ada peringkat-peringkat tumbesarannya. Okey? Okey, jadi ini adalah berkaitan dengan peringkat tumbesaran pokok tomato. Okey, yang pertama ada biji benih dan yang kedua biji benih bercambah. Yang ketiga anak pokok dan yang keempat maka dia akan berbunga pokoknya. Okey, dan yang terakhir pokok buah tomato tu berbuah. Okey? Okey, jadi apa pula keperluan asas untuk biji benih tadi tu bercambah. Sebab setiap kali dia bercambah tu ada dia punya keperluan asas dia. Kalau tak cukup keperluan asas ni maka pokok tersebut takkan hidup lah. Okay. Jadi yang pertama dia menggunakan udara, air dan suhu yang sesuai. Okey, dan ada juga berkaitan dengan keperluan asas untuk tumbesaran tumbuhan. Maksudnya semasa pokok tersebut nak membesar, dia dah besar, dah keluarkan daun, dah keluarkan bunga dia. Itu maksudnya proses tumbesaran tu dia ada dia punya keperluan asas yang lain. Iaitu yang pertama apa? Cahaya matahari, air dan udara. Maksudnya ketiga-tiga perkara ni perlu digunakan. Okey, apa jadi kalau sekiranya dia tak cukup ataupun dia tak dapat cahaya matahari ataupun dia tak dapat salah satu daripada yang dinyatakan atas ni. Okey, contoh macam ni kan ada pemerhatian. Okey, apa yang berlaku? Okey, maka salah satu pokok ni akan menjadi layu jika dia tidak dapat air ataupun udara ataupun cahaya matahari. Bermakna keperluan tumbuhan ni perlu dapat ketiga-tiga bahan ataupun keperluan asas ni tadi. Okey? Okey, Alhamdulillah. Jadi pembelajaran kali ni cikgu harap dia sangat bermakna untuk kamu dan kita dapat faham bagaimanakah peringkat tumbesaran setiap daripada tumbuhan yang kamu nampak dekat sekeliling kamu. Contoh, kamu nampak apa? Pokok cili. Siapa dia tanam pokok cili dekat rumah? Siapa pernah tanam? Okey, jadi kalau kamu dapati contoh pokok cili kamu tu tak berbuah ataupun tiba-tiba layu. Sedangkan kamu dah letak dekat cahaya matahari. Jadi kat situ kamu perlu ambil, kamu dah tahulah apa yang tak cukup. Contoh mungkin kamu tak siram dia. Okey, jadi kamu kena buat satu tindakan untuk melengkapkan. Maksudnya kena ada keperluan asas tumbesaran tumbuhan tadi tu untuk memberikan pohon ataupun pokok tersebut berbuah ataupun bercambah. Okey, jadi kamu kena tahu kan, setiap daripada proses tumbuhan ni tadi, maka dia akan menghasilkan apa? Ada daun, ada pokok dia. Okey, jadi itu sahajalah untuk kita punya perbincangan. Cikgu tinggalkan kamu dengan latihan tambahan di live worksheet. Jadi mohon kamu siapkan untuk daripada topik hari ini ataupun yang sebelum-sebelum ni punya kamu boleh siapkan ya. Jadi insyaAllah terima kasih untuk perhatian kamu daripada awal sehingga akhir. Cikgu hargai sangat-sangat dan cikgu doakan kamu berjaya dunia akhirat. Jadi hashtag Allah jaga kita. InsyaAllah stay safe kat rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.